jika seorang isteri mentaati suaminya dijanjikan syurga, bagaimana jika isteri yang berbuat dosa, adakah dosanya ditanggung oleh suaminya? Dan soalan yang kedua, dikatakan orang yang mempunyai suami dan mentaatinya mendapat pahala berganda dan mudah masuk syurga berbanding wanita yang tidak bersuami. Sekiranya dia mempunyai ciri-ciri solehah seperti Ainul Mardiyah, adakah melayakkan dirinya mudah masuk ke syurga meskipun hidupnya tanpa suami? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih juga Sal Rasid Cik Ci atas soalan yang ditanyakan. Cantik soalannya Ustaz, di luar kotak ya soalannya. Betul. Kan? Silakan Ustaz. Baik, Sari Cici Baik, ini satu benda yang besar sebab selalu kita dipahamkan bila kita agak kita saya kalau buat apa-apa pasal juga neraka, jangan main. Maknanya adakah persoalan yang besar ni saya lihat iaitu pertama iaitu apa? Adakah seorang suami ini iaitu menanggung dosa isteri? Okey, bila kita lihat hal ini maka Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita iaitu dalam surah An-Najm ayat yang ke-38 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim ala taziru wazratun wizra ukhra. Surah Al-Azim. Dalam ayat ini Allah berfirman kepada kita bahawa sesungguhnya seorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Maknanya orang yang berdosa, maknanya kita ni sama sekali tidak akan memikul mana-mana dosa orang lain. Azrin kalau pernah melakukan dosa ataupun saya telah melakukan dosa ataupun ibu-ibu ayah pernah melakukan dosa, dosa tu itu dah yang kita tanggung. Kita tak akan tanggung dosa anak kita, kita tak akan tanggung dosa isteri kita, kita tak akan tanggung dosa sahabat kita ke keluarga kita tidak akan tanggung. Kerana apa? Kerana Allah yang beritahu bahawa kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi ingat, kita kena tahu 3 perkara. Perkara yang pertama, suami ni memang tak tanggung dosa isteri, anak-anak dan orang yang bertanggungan dia. Anda kena faham tidak sama sekali dia menanggung. Yang kedua, suami ni hanya bertanggungjawab untuk memberi didikan, suruhan dan bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada keluarga. Itu tanggungjawab dia. Katakan seorang suami kan, dia kata dia tak tanggungjawab, dia tinggalkan untuk mendidik isteri atau meninggalkan nafkah atau meninggalkan maknanya tanggungjawab untuk mengajak keluarganya mentaati perintah Allah Taala. Dosa itu datang kepada dia. Faham? Maknanya dosa tanggungjawab tu dia tak menjalankan tanggungjawab terus datang kepada dia. Dan anak-anak ni kalau misalnya katakan anak dia pun buat salah, maksudnya dosa tu hanya untuk dosa anak dia. Ini 2 benda yang beza. Dan kalau kita lihat yang ketiga iaitu dosa suami hanya tidak menjalankan tanggungjawab. Itu asasnya. Oleh sebab itu saya nak ingatkan seorang lelaki ingat tahu memikul dosa tanggungjawab ini bukan satu benda yang kecil, benda yang besar. Sebab kita tak bertanggungjawab lah. Sebab itu kadang-kadang anak kita cuai, isteri kita cuai, keluarga kita cuai, keluarga kita terleka. Waktu itu sebenarnya dosa kita menjadi dosa yang sangat besar. Sebab apa? Sebab kitalah anak kita tidak terdidik, anak kita tidak dapat bimbingan, anak kita tidak dapat mengenal Allah Ta'ala, anak kita meninggalkan iaitu apa? Agama yang akhirnya dia jadi lalai, leka dan akhirnya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkara yang kita kena tahu. Ingat baik-baik, asasnya seorang suami tidak akan menanggung dosa orang anak-anak, isteri dan orang yang bertanggungan dia, tetapi seorang suami hanya menanggung dosa sebab dia tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami. Okey. Baik. Dan yang kedua kalau kita lihat bab berkaitan dengan kelayakan. Makna apa disebut apa tadi? Dia tak ada suami. Tak ada suami dan sebagainya, macam mana dia boleh melayakkan dia untuk masuk dalam syurga. Sebenarnya kalau nak masuk syurga ni dia punya kelayakan dia senang je. Kalau kita lihat apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Abu Daud, Nabi sebut man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajib lahul jannah. Atau kama qala. Dalam hadis ni siapa yang meredai Tuhanmu yakni Allah, Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, pasti ia akan masuk dalam syurga. Oleh sebab itu, seorang yang nak masuk syurga, dia kena jaga 5 perkara. Perkara yang pertama iaitu apa? Jagalah rukun iman. Rukun iman ni jaga baik-baik. Kita ada rukun iman. Dan yang kedua iaitu jagalah rukun Islam. Ini benda-benda yang kita kena faham juga. Jangan sampai terlalai, terleka. Dan yang ketiga iaitu apa? Iaitu belajar mencintai Nabi SAW. Kerana dengan mencintai Nabi lah kita akan dapat mencontohi akhlak isteri Nabi. Dengan mencintai Nabi lah kita akan dapat mencontohi akhlak anak Nabi.
itu Muhammad SAW, iaitu apa? Anak-anak perempuan ni lah. Dan yang keempat iaitu ingat istiqamah dalam amalan. Dan yang kelima, perbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. InsyaAllah dengan 5 amalan yang kita jaga ini, maka apa pun juga, di mana juga kita berada, walaupun seorang itu tidak bersuami, maka kelaikan mereka itu insyaAllah akan dapat masuk ke dalam surga dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.